Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membincangkan topik ayat dengan pecahan tajuk, binaan ayat dan juga pola ayat dasar. Baik, untuk binaan ayat, kita lihat ayat terdiri daripada subjek dan predikat. Jadi subjek ni ialah kepala ayat ataupun judul ayat ataupun perkara utama tentang ayat. Jadi subjek mesti terdiri daripada frasa nama. Manakala predikat ialah bahagian yang menerangkan tentang topik ataupun subjek tersebut. Jadi predikat terdiri daripada sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, topik yang kedua, pola ayat dasar. Pola ayat dasar ni sangat berkait rapat dengan binaan ayat. Jadi sebab itu saya bincangkan dua topik ini sekaligus bagi memudahkan pemahaman ya. Jadi pola ayat dasar ni terbahagi kepada 4. Kalau kita lihat kepada jadual yang disertakan di sini, kita lihat sebelah kiri ialah bahagian subjek, manakala sebelah kanannya ialah bahagian predikat. Jadi perhatikan bahagian subjek, keempat-empat pola semuanya terdiri daripada frasa nama. Jadi kita lihat Encik Hashim, kanak-kanak, gadis itu, sepucuk surat itu. Okey, manakala bahagian predikat terdiri daripada 4 perkara yang berbeza. Okey, yang pertama frasa nama, pemilik kedai itu. Yang kedua, frasa kerja, bermain bola di padang. Yang ketiga, frasa adjektif, cantik sekali. Dan yang keempat, frasa sendi nama, untuk ibu. Jadi apabila kita gabungkan subjek dan predikat, maka terbentuklah 4 pola ayat dasar, iaitu FN dan FN, Encik Hashim, pemilik kedai itu. Pola yang kedua, frasa nama dan frasa kerja, FN dan FK, kanak-kanak bermain bola di padang. Pola yang ketiga, frasa nama dan frasa adjektif, FN dan FA, gadis itu cantik sekali. Dan pola yang keempat, frasa nama, FN dan FSN, frasa sendi nama. Contohnya, sepucuk surat itu untuk ibu. Jadi, di sini rumusan polanya FN dan FN, FN dan FK, FN dan FA, dan FN dan FSN. Jadi perhatikan contoh-contoh ayat yang dinyatakan di sini dan perhatikan juga pada perkataan yang dicondongkan serta dihitamkan. Contoh ayat yang pertama, pemilik. Pemilik ialah kata nama. Contoh yang kedua, perkataan yang dicondongkan ialah bermain. Bermain merupakan golongan kata kerja. Manakala bagi pola yang ketiga, perkataan yang dicondongkan ialah cantik. Dan cantik terdiri daripada kata adjektif. Manakala ayat 4, perkataan yang dicondongkan untuk. Jadi untuk ialah kata sendi nama. Untuk soalan SPM, untuk memenuhi kehendak soalan SPM yang berkaitan dengan ayat ini, pertama biasanya menyatakan subjek dan predikat ayat. Bentuk yang kedua menyatakan pola ayat. Okey, perhatikan
Sekiranya kedua-dua bentuk soalan ini yang keluar, sama ada soalan bentuk yang pertama ataupun soalan bentuk yang kedua, ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Okay, yang pertama, jika ayat yang dikemukakan merupakan ayat songsang, maknanya ayat terbalik, tukar susunan ayat terlebih dahulu. Jadi maknanya apabila dapat soalan, tengok dahulu sama ada ayat yang diberikan ayat susunan biasa atau ayat susunan songsang. Sekiranya yang diberi ialah ayat susunan songsang, maka mesti tukar dulu ayat tersebut kepada susunan ayat biasa. Okey. Selepas susunan ayat ditukar menjadi ayat susunan biasa, barulah dikenal pasti subjek dan predikatnya atau pola ayatnya. Lepas tukar susunan kepada susunan biasa, baru kita boleh lihat dengan jelas yang mana subjek, yang mana predikat dan pola ayatnya. Jadi, untuk memastikan boleh menjawab soalan ini dengan baik, mesti menguasai golongan kata bahasa Melayu. Terutama sekali bagi 4 golongan kata yang besar tadi, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif serta kata sendi nama. Okey, untuk itu kita ulang kaji sedikit beberapa teori yang perlu diingat supaya kamu tidak ragu-ragu ataupun tidak tersalah memilih subjek ataupun pola ayat bagi soalan-soalan yang dikemukakan. Yang pertama, kata penguat. Kata penguat ni dia akan hadir bersama dengan kata adjektif. Jadi contoh frasanya sangat cantik. Cantik kata adjektif, penguatnya sangat, sangat cantik. Atau cantik sungguh, ini penguat belakang. Dan paling cantik, penguat depan. Sebenarnya amat, sangat, sungguh, yang itu merupakan penguat bebas. Dia boleh hadir di depan kata adjektif atau di belakang kata adjektif. Contohnya, sangat cantik. Boleh juga kita gunakan cantik sangat, sungguh cantik, cantik sungguh, amat cantik, cantik amat. Jadi tiga perkataan, 3 kata penguat itu dinamakan sebagai penguat bebas. Okey. Yang kedua ialah kata bantu. Kata bantu ini akan hadir bersama kata kerja. Contohnya sedang. Sedang apa? Sedang tidur. Akan pergi. Masih melukis. Jadi perkataan sedang, akan, masih. Yang ini akan membantu kata kerja, membantu maksud kata kerja. Jadi ingat kata penguat bersama dengan kata adjektif untuk menguatkan maksud sifat ataupun adjektif tersebut. Manakala kata bantu hadir bersama-sama dengan kata kerja. Didapati ramai yang masih tidak dapat membezakan antara kata hubung dengan kata sendi nama. Sebab apabila tidak dapat membezakan kata hubung dengan kata sendi nama, sekiranya soalan pola ayat bagi FN dan FS. Jadi ada yang tak dapat mengenal pastilah pola ayat dengan tepat. Jadi kita ulang kaji. Kata hubung ialah kata yang menghubungkan ayat dengan ayat yang lain. Contohnya, adik membaca buku sambil mendengar radio. Okey.
Jadi perkataan sambil ni kata hubung. Jadi selain sambil, kita ada banyak lagi kata hubung yang menghubungkan ayat dengan ayat. Antaranya dan, atau, tetapi, macam-macam ya. Ada banyaklah kata hubung. Manakala kata sendi nama ialah kata yang hadir di hadapan kata nama. Mesti hadir di hadapan kata nama. Sebab itu kita panggil kata sendi nama. Contohnya di sekolah. Dalam apa? Dalam kenangan. Pada petang tadi. Untuk siapa? Untuk emak. Kepada siapa? Kepada pelajar. Dari mana? Dari lancang. Daripada apa? Daripada rotan. Itu contoh-contoh kata sendi nama. Jadi harus dibezakan antara kata hubung dengan kata sendi nama. Okey. Manakala golongan kata kerja dan kata adjektif apabila menerima akhiran an. Perhatikan ya, akhiran an, apitan ke-an, apitan pe-an akan berubah sifat menjadi golongan kata nama, dinamakan kata nama terbitan. Dan termasuk juga semua perkataan yang menerima awalan pe. Jadi kalau kamu lihat perkataan tu kata dasarnya ialah kata kerja ataupun kata adjektif. Tapi apabila menerima saja, tengok yang ni, akhiran an, apitan ke-an, apitan pe-an ataupun menerima awalan pe, maka dia akan berubah sifat menjadi kata nama terbitan. Contoh kenang. Kenang ni kata kerja, tapi apabila kita tambah akhiran an, kenangan, dia sudah berubah sifat menjadi kata nama. Kedua, cantik, kata adjektif. Apabila kita beri apitan ke-an, menjadi kecantikan. Jadi berubah menjadi kata nama. Lari, kata kerja. Kita beri pe-an, menjadi pelarian. Sifatnya sudah bertukar menjadi kata nama. Pukul. Pukul ni kata kerja. Kita beri awalan pe, pemukul. Akan menjadi kata nama. Perhatikan betul-betul. Jadi semoga apa yang telah dibincangkan tadi akan mendatangkan manfaat dan memberi bantuan, panduan sedikit sebanyak untuk menjawab soalan-soalan yang telah dibekalkan kepada kamu. Baiklah, itu saja perbincangan tentang binaan ayat dan juga pola ayat dasar pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.